Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Ahmad Azlan bin Raihan mewakili Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan di dalam seminar antarabangsa Ahli Sunnah wal Jamaah Manhaj Akidah Majoriti Ahli Hadis tahun 2024 Aswaja 2024 pada hari ini, dan insya-Allah saya akan membentangkan satu tajuk yang telah saya persetujuilah bersama dengan penganjur, iaitu Ahli Sunnah wal Jamaah, sejarah dan pengamalannya di Negeri Sembilan. Jadi saya bercakap itu atas dasar saya telah berkhidmat hampir 13 tahun di Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, dan saya hampir lebih kurang dalam 10 ke 11 tahun bersama dengan Mufti sebelum ini, iaitu Datuk Haji Muhammad Yusuf bin Haji Ahmad, dan sekarang di bawah naungan Mufti yang kelima Negeri Sembilan, iaitu Profesor Madya Datuk Dr. Fauzi Naim bin Badaruddin. Ya, baiklah. Negeri Sembilan merupakan salah satu daripada 14 negeri, salah satu negeri yang berdaulat di bawah Kerajaan Malaysia, yang bernaung di bawah Kerajaan Malaysia dan mempunyai sistem beraja. Di Negeri Sembilan ni mempunyai sistem beraja. Ini dinaungi oleh Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan bersama Yang Teramat Mulia Datuk Undang Yang 4 juga Tunku Besar Tampin sebagai pemerintah beraja di Negeri Sembilan. Juga ada juga sama dengan negeri lain seperti Menteri Besar dan Kerajaan Negeri. Okay. Jadi di sana terdapatnya institusi fatwa yang menaungi Kerajaan Negeri Sembilan, itu dinamakan dengan Jawatan Kuasa Fatwa, yang dinamakan dengan Mufti sendiri dan Ahli Jawatan Kuasa Fatwa Kerajaan Negeri Sembilan. Maka berwujudnya institusi fatwa tersebut, maka dia mesti ada manhajnya. Jadi setakat ini telah ada lebih kurang dalam 4 mufti kerajaan negeri, dan setakat ini dah masuk 5 lah. 5 yang pertamanya adalah Sahibus Samah, Datuk Sahibus Samah Tuan Syekh Haji Ahmad. Tuan Syekh Haji Ahmad ini adalah mufti pertama dalam sejarah Negeri Sembilan. Mufti pertama dalam sejarah Negeri Sembilan, yang mana beliau juga merupakan pembaca doa pada Hari Kebangsaan. Dan beliau telah dilantik pada tahun 1950. Dan kemudian Mufti Kerajaan Negeri Sembilan hampir tidak ada 5 tahun setelah kematiannya, dan pada tahun 1964, dan diganti dengan mufti yang seterusnya, iaitu Datuk Abu Hassan. Mufti yang kedua Negeri Sembilan iaitu Datuk Abu Hassan Sa'il. Dan ini nama itu diabadikan di salah sebuah sekolah menengah kebangsaan agama, Datuk Haji Abu Hassan bin Sa'il, Mufti kedua Negeri Sembilan. Yang mana Mufti kedua Negeri Sembilan ini adalah merupakan menantu kepada Mufti pertama, menantu kepada Syekh Haji Ahmad, berasal dari Rembau, dan beliau telah
memikul jawatan mufti tersebut sehingga tahun 1986 sebelum beliau bersara kerana masalah kesihatan. Dan seterusnya, mufti yang seterusnya adalah yang pertama adalah Syekh Haji Sahibus Samahah Syekh Datuk Muhammad Murtada bin Syekh Haji Ahmad, yang ini anak kepada Syekh Haji Ahmad, yang mana dia telah menjadi mufti Kerajaan Negeri Sembilan daripada tahun 1988 sehingga tahun 2008. Dan pada tahun 2009, Kerajaan Negeri Sembilan adalah Sahibus Samahah Datuk Haji Muhammad Yusof bin Haji Ahmad yang telah menjadi mufti Kerajaan Negeri Sembilan sehingga tahun 2022 sebelum digantikan pada 2023, penghujung akhir 2023 oleh Sahibus Samahah Datuk Profesor Madya Datuk Fauzi Naim bin Badruddin. Okay. Jadi manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah itu dia telah wujud dalam mana-mana fatwa dan mana-mana pandangan hukum yang dikeluarkan adalah seperti mana berikut. Seperti mana yang telah ditafsirkan dengan terperinci oleh Sahibus Samahah Datuk Haji Muhammad Yusof bin Haji Ahmad pada tahun 2016, iaitu Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Kerajaan Negeri Sembilan Bilangan 2 tahun 2016 yang bersidang pada 25 Februari tahun 2016 bersamaan dengan 16 Jamadil Awal 1437 Hijrah telah bersetuju menerima cadangan takrifan berkaitan Ahli Sunnah wal Jamaah dalam konteks Negeri Sembilan, iaitu merujuk pada kelompok majoriti umat Islam. Ini mereka yang berpegang dengan ajaran Islam yang sebenar berdasarkan Al-Quran dan panduan Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan para ulama Islam muktabar, serta berpegang dengan hal yang berkaitan dengan akidah dan tauhid berdasarkan pegangan Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ini sekali makruf lah. Mana tidak adalah di sana ahli hadis atau ahli asar, sebab ataupun Hanabilah, sebab ahli hadis, ahli asar, Hanabilah itu semuanya telah terangkum sebenarnya di dalam metod yang telah disepakati oleh Abu Hasan Al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dan juga tafsiran dan pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah itu juga di dalam bahagian fiqh dan syariah itu, ini berdasarkan kepada mazhab Syafi'i, yang di samping meraihkan mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Jadi dia ada satu metod yang jelas. Metod yang jelas itu apa ni? Itu di dalam Seksyen 54. Seksyen 54, Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Sembilan tahun 2003 menyatakan bahawa Jawatan Kuasa Fatwa hendaklah mengeluarkan fatwa berdasarkan kepada mu'tamad mazhab Syafi'i. Mu'tamad mazhab Syafi'i. Maknanya apabila Jawatan Kuasa Fatwa membahaskan sesuatu, mufti bersama Jawatan Kuasa Fatwa membahaskan sesuatu berkenaan dengan hukum hakam dalam fiqh syariah, maka dia mestilah menggunakan metod ini, memilih pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Jikalau muktamad mazhab Syafi'i itu tidak dapat menyelesaikan, orang cakap apa, bertentangan dengan kepentingan awam, barulah boleh diambil daripada tiga mazhab yang lain, tiga mazhab muktabar yang lain yang telah ditajwinkan, iaitu mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Dan seterusnya, dan tidak adalah di sana orang menyatakan bahawa hanya taksub kepada mazhab Syafi'i, tidak. Mana boleh atau tidak pindah mazhab boleh, tetapi dia mengikut peraturannya, iaitu peraturannya pertama adalah muktamad mazhab Syafi'i ataupun pandangan-pandangan yang ada dalam mazhab Syafi'i, seperti pandangan yang masyhur atau selain daripada pandangan muktamad. Dan setelah itu, jikalau masih lagi bertentang dengan kepentingan awam, sebagai contoh, pandangan tersebut tidak dapat diaplikasikan kerana beberapa masalah, maka Jawatan Kuasa Fatwa boleh berpindah mengambil pandangan-pandangan muktamad daripada mazhab lain. Dan tetapi jikalau tidak ada mana-mana fatwa daripada fiqh muktabar tiga ini masih lagi bertentang dengan kepentingan awam, maka ahli Jawatan Kuasa Fatwa dibenarkan untuk
membuat ijtihad atas perkara-perkara yang mereka perselisihkan tersebut. Jadi itu adalah panduannya, dan panduan itu sebenarnya telah dienakmenkan menjadi salah satu enakmen. Dan tak ada tak silap saya, dia juga enakmen di negeri-negeri lain. Boleh tengok ini, kecuali berlainan dengan satu negeri, itu negeri Perlis yang tidak menyusunnya dengan kaedah sebegitu. Dan ini adalah kaedah dan disiplin bagaimanakah kaedah pemfatwaan dalam bidang fiqh dan syariah. Dan kemudian dalam bidang tasawuf itu, maka berdasarkan manhaj ulama sufi yang berwibawa seperti mana? Seperti Imam Junaid Al-Baghdadi, yang mana Imam Junaid Al-Baghdadi ini adalah lebih kepada tasawuf mukasyafah. Tasawuf mukasyafah ini adalah satu kaedah tasawuf yang mencegah daripada pengamal-pengamal tasawuf ini menjadi hulul atau ittihad. Dan kemudian Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang kita sedia maklum merupakan imam dalam bidang tasawuf, mana buku-bukunya membicarakan tentang tasawuf akhlaqiyah, dan itulah yang menjadi pegangan Negeri Sembilan tiga ini. Ini akidah dan tauhid berdasarkan pegangan Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Dan jikalau ada yang bertanya adakah Hanabilah ataupun Al-Athariyah ataupun yang lain ahli hadis, kita akan bahaskan selepas inilah. Dan kemudian fiqh dan syariah itu dia ada aturan dia. Aturan dia adalah berdasarkan mazhab Syafi'i. Dan jikalau fiqh mazhab Syafi'i itu bertentang dengan kepentingan awam, maka boleh diambil daripada fiqh-fiqh yang lain. Dan kemudian tasawuf itu berdasarkan manhaj Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Dan di dalam pengamalan, saya telah bukukan beberapa perkara lah. Kaedah manhaj ni bagaimanakah berfatwa, bukan kaedah, maknanya link jalur keilmuan, bagaimanakah perkara ini boleh terjadi. Ini apabila kita melihat kepada mufti yang pertama dan mufti yang kedua, fatwa-fatwa. Dan kajian ini saya buat berdasarkan kitab-kitab yang kita ketemui di dalam kaedah istinbat mufti yang pertama dan mufti yang kedua. Okey. Sebagai perbandingannya, fatwa-fatwa mufti pertama dan kedua Negeri Sembilan. Kenapa kita ambil mufti pertama dan kedua Negeri Sembilan? Ini adalah zaman transisi. Transisi perpindahan. Bagaimana daripada kitab dia menjadi satu undang-undang. Jadi fatwa mufti pertama dan kedua Negeri Sembilan ini adalah bertumpu pada penggunaan kitab-kitab qaul mu'tamad mazhab Syafi'i. Seperti mana Syekh Haji Ahmad di dalam satu kisah yang sangat masyhur lah di Negeri Sembilan, apabila beliau berdebat dengan salah seorang tokoh yang bukan bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi bermanhajkan Salafiyah Wahabiyah, telah mengungkapkan perbahasan ulama dalam masalah berbilang Jumaat di dalam satu tempat. Dan di dalam perbahasan tersebut, beliau bertanya kepada kelompok yang tidak mahu bermadhab tersebut. Beliau mengemukakan hujah tersebut berdasarkan dua kitab fiqh. Iaitu yang pertama adalah kitab Tuhfatul Muhtaj, yang mana bila kita sebut kitab Tuhfatul Muhtaj, maka ramailah yang terbayang Syekh Ibn Hajar Al-Haythami. Dan kemudian beliau juga berdasarkan kepada kitab Nihayatul Muhtaj, itu Syekh Syamsuddin Ar-Ramli. Dan ini menunjukkan bahawa ketika itu zaman sahib bersama Datuk Syekh Haji Ahmad, mufti pertama Negeri Sembilan itu, telah mengeluarkan pandangan beliau berdasarkan kitab-kitab muktabar yang diperakui di dalam mazhab Syafi'i. Jadi pada zaman tersebut kita tahu, kita pun belajar tentang kitab-kitab mazhab Syafi'i, antaranya dalam perbahasan qaul mu'tamad. Jadi dua nama ni memang takkan terlepas daripada salah satu yang menjadi teori dalam kemuktamadan mazhab Syafi'i tersebut. Jadi kita boleh tengok di situ Syekh Haji Ahmad ini konsisten dalam mengeluarkan fatwa berkenaan dengan permasalahan hukum.
Kemudian kita tengok pula kepada mufti yang kedua, iaitu Datuk Haji Abu Hassan bin Haji Said. Beliau ini telah mengungkapkan rujukan utama dalam mengeluarkan hukum. Dia ada satu kitab himpunan fatwa. Ini beliau telah merujuk pada kitab Hasyiah Al-Bajuri, dan ini juga adalah kitab yang muktabar yang diperakui di dalam madhab Syafi'i, dan permasalahan juga adalah berkisar tentang bab ibadah. Jadi apabila kita tengok daripada kaedah berfatwa dua mufti yang pertama ini, maka kita boleh lihat bagaimana transisi mereka daripada awal undang-undang itu dibuat sehingga seterusnya. Maknanya kalau dalam bidang fiqh dan syariah itu mereka memang bermadhab Syafi'i, dan mereka konsisten dalam melakukan perkara tersebut. Sebelum zaman tersebut adalah zaman ayah kepada Syekh Haji Ahmad ini Syekh Haji Muhammad Said. Syekh Haji Muhammad Said ini adalah ulama yang agak profilik di Negeri Sembilan dalam membahaskan berkenaan dengan manhaj sufi. Beliau ini telah membawa manhaj sufi. Ini beliau telah membawa tarikat Ahmadiyah di Negeri Sembilan, sehingga Negeri Sembilan telah menjadi satu negeri yang telah menjadikan enakmen tarikat at-tasawuf itu sebagai satu undang-undang. Dia telah digubal pada tahun 2005. Dan sekarang ni telah ada dua negeri, iaitu Negeri Sembilan dan Pahang, telah menggubal enakmen tarikat tasawuf itu. Bermakna kumpulan-kumpulan tarekat dan tasawuf ini, kalau mereka mahu bergerak di Negeri Sembilan, mereka perlu berdaftar dengan Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan. Kalau tidak, mereka boleh didenda. Ini adalah kenapakah enakmen tarekat ini dibuat adalah untuk mengelakkan salah faham masyarakat tentang amalan-amalan tarekat, dan mendidik masyarakat bagaimanakah nak bertarekat dengan jalan yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat serta imam tarekat yang lain. Kemudian dalam membawa manhaj sufi tersebut, Syekh Haji Muhammad Said ini juga mempunyai nazam, satu buku. Dia menulis satu buku syair, Nazam Kesesatan Salafiyah Wahabiyah. Ini bermakna apabila dia menyatakan tentang perkara tersebut, maka kita tahulah bahawa daripada jalur ilmu itu, dia memang telah membawa metod-metod ahli sunnah wal jamaah itu telah lama berada daripada tahun 18 lagi. Nazam Kesesatan Wahabiyah, mana dia ini adalah bermanhaj dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Tetapi penamaan tersebut tidaklah diperincikan Asy'ariyah Maturidiyah. Sama juga diikuti oleh mufti pertama, mufti kedua, mufti ketiga, dan sehingga diperincikan pada zaman mufti keempat. Kerana apa? Kerana telah terdapatnya fitnah-fitnah yang melanda. Fitnah-fitnah yang melanda adalah apabila kelompok-kelompok yang mana mereka ini bukan bermanhaj ahli sunnah wal jamaah, tapi mereka telah memakai baju tersebut. Mereka telah menyatakan mereka ahli sunnah wal jamaah, tetapi mereka telah memakai metod yang berlainan daripada metod yang telah dipegang oleh kelompok majoriti. Maknanya mereka telah menggunakan satu khayalan ataupun satu tipuan pada masyarakat, bermain-mainkan masyarakat dengan menggunakan metod yang salah, tetapi menamakannya dengan manhaj yang benar, sehingga terpaksa dikeluarkan satu fatwa. Itulah yang kata fatwa tafsiran pegangan ahli sunnah wal jamaah tersebut. Dalam masa yang sama juga, pada zaman Datuk Haji Muhammad Yusuf bin Haji Ahmad ini, telah dikeluarkan satu fatwa. Kenapakah dikeluarkan fatwa ini? Kerana apabila kelompok yang menggunakan manhaj palsu ini, menggunakan nama Asy'ariyah, menggunakan nama Asy'ariyah Maturidiyah, dan menggunakan nama Asy'ariyah Maturidiyah, bukan menggunakan nama ahli sunnah wal jamaah, tapi menggunakan fatwa-fatwa dan metodologi yang kita boleh kenal pasti. Ini benarnya mereka bukan ahli sunnah wal jamaah, tapi mereka adalah dari kelompok yang mengaku salaf.
yang mana ulama telah memfatwakan bahawa ini bukan salaf yang benar, tetapi ini adalah salafiyah wahabiyah. Maknanya salafiyah yang mengaku salaf daripada kelompok wahabiyah. Eh? Kita tahulah kerana apa, kadang-kadang kita pun tengok kelompok Syiah pun mengaku ahli sunnah wal jamaah, tetapi kita tahu kesilapan mereka dalam metodologi tersebut tidak bersamaan dengan ahli sunnah wal jamaah yang sebenar, iaitu Asy'ariyah Maturidiyah. Jadi dikeluarkan fatwa tersebut. Fatwa itu fatwa yang dinamakan dengan fatwa bagi persoalan bid'ah dalam masalah ikhtilaf atau khilaf perkara furu'. Jadi di dalam fatwa tersebut disebutkan persoalan khilafiyah adalah perkara yang ijtihad. Ia bukan perkara yang mana sunnah atau yang mana bid'ah. Tapi ia adalah perkara ijtihadiyah. Tapi telah diwar-warkan di dalam masyarakat, telah dimomokkan dalam masyarakat, ini adalah perkara bid'ah. Jadi atas dasar itu, Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan pada tahun 2016 juga, lepas mengeluarkan fatwa berkenaan dengan tafsiran pegangan ahli sunnah wal jamaah, mengeluarkan juga fatwa berkenaan dengan perkara khilafiyah. Dia nak bagi tahu ini benda khilaf, bukannya perkara hukum yang qat'i atau tidak. Jadi, dan perkara ini tidak boleh sama sekali dihukumkan bid'ah kerana amalan tersebut telah diterima dan menjadi amalan muktabar sejak dahulu. Jadi di sana antara amalannya apa? Konsep penggunaan dan pengamalan hadis dhaif. Kita tahulah ada satu kelompok ini, mereka sangatlah teruja untuk membuang hadis dhaif ini hatta dari segi pengamalan sekalipun. Asal ada hadis dhaif dibuang. Dan menjadikan kaedah-kaedah berfikir dan kaedah-kaedah berfatwa itu terasa pelik. Kerana ini bukan yang dibuat oleh kelompok majoriti umat Islam. Kelompok majoriti akidah Asy'ariyah Maturidiyah tidak. Kemudian antara perkaranya adalah membaca Yasin pada malam Jumaat, membaca tahlil dan talqin untuk usi mati, mengadakan kunduri arwah, menyambut hari-hari kebesaran Islam seperti Maulid Rasul, Isra Mi'raj dan Hijrah, membaca Yasin 3 kali pada malam nisfu Sya'ban, berdoa beramai-ramai selepas solat berjamaah, membaca wirid dan zikir secara kuat dan nyaring beramai-ramai selepas solat fardu, membaca basmalah secara kuat dan nyaring dalam solat fardu, menyebut lafaz usolli di dalam niat solat, membaca kunut di dalam solat subuh bersalaman selepas solat berjamaah, solat sunat qabliyah maghrib, solat sunat qabliyah Jumaat, fidyah solat, dan isu terbatal wuduk dengan sebab bersentuhan kulit lelaki dan perempuan yang harus dikahwini. Kemudian bilaan rakaat bagi solat sunat tarawih selain 8 rakaat. Menyapu muka selepas salam. Isu akikah dengan binatang al-an'am selain daripada kambing. Amalan bertawassul dan bertabarruk. Amalan berdoa dan membaca Al-Quran di kubur. Doa akhir tahun dan awal tahun. Ini adalah, orang kata, perkara-perkara yang penting. Perkara-perkara penting yang telah didakwa sebagai bid'ah. Maka pelakunya telah dituduh masuk dalam neraka ataupun melakukan dosa. Sedangkan perkara ini adalah perkara khilafiyah yang dibincangkan oleh para ulama, dan para ulama telah membuat keputusan terhadap perkara tersebut, dan para ulama telah memberikan keluasan dalam hal ini. Inilah kita kata inilah keluasan yang diberi. Antara ini membaca Yasin malam Jumaat, tak nak baca Yasin pun tak ada masalah. Ini keluasan yang diberi oleh Sunnah wal Jamaah. Membaca tahlil dan talqin. Siapa nak baca tahlil dan baca talqin, silakan. Siapa yang tak nak, diam je. Tidak perlulah dia mencampuri urusan orang yang nak melakukan tahlil atau talqin. Mengadakan kenduri arwah, orang yang tidak mahu melakukan kenduri arwah, dia tidak perlulah mengganggu ataupun menghina atau memberikan hukuman neraka kepada orang yang melakukan perkara-perkara tersebut. Menyambut hari-hari kebesaran Islam, membaca Yasin, dan perkara-perkara ini adalah perkara-perkara yang ulama telah sepakati sebagai perkara khilafiyah dan tidak perlu diperbesar-besarkan. Ada keluasan di sana. Kalau dia nak buat Yasin malam nisfu Sya'ban, silakan. Kalau dia tak nak, tak ada masalah. Dia nak berdoa beramai-ramai ataupun dia nak berdoa seorang-seorang, tidak ada masalah. Kerana ulama telah memasukkan perkara ini dalam perkara khilafiyah. Dan ini adalah di antara fatwa-fatwa yang penting. Fatwa-fatwa yang penting dalam menyokong bagaimanakah ahli sunnah wal jamaah itu hendak dikekalkan. Jadi strukturnya telah ada.
Jadi di dalam bahagian fatwa itu sendiri, apabila mereka hendak mengeluarkan sesuatu fatwa berkenaan dengan permasalahan akidah sebagai contoh, maka ditimbang tara mengikut akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang berdasarkan kepada Asy'ariyah Maturidiyah. Sebagai contoh, kita ada banyak isu-isu yang berkaitan dengan ajaran sesat. Antaranya ajaran sesat yang sebelum ini adalah yang pernah kita fatwakan harap adalah ajaran Perahmat Ismail Kasim. Bagaimana ajaran Perahmat Ismail Kasim tersebut menyatakan bahawa seorang itu perlu mempelajari ilmu zikir nafas. Kalau tidak, dia tidak termasuk dalam golongan yang akan masuk dalam syurga. Ini dibantah oleh kelompok-kelompok majoriti Ahli Sunnah wal Jamaah ini sendiri bahawa zikir nafas itu bukanlah salah satu syarat daripada rukun iman atau rukun Islam. Jadi kenapa pula perlu diperbesarkan hal begini, dan orang yang membawa ajaran begini mestinya adalah kelompok yang terkeluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah, ditimbang tara dari sikit. Sebagai contohnya, ajaran Milah Abraham. Apabila kita melihat ajaran Milah Abraham tersebut, mereka ini cuba mencampuri empat agama yang lain. Campur agama Nasrani, agama Yahudi, campur agama Islam dengan agama yang lain. Mereka mengamalkan hari Sabat contoh. Mereka mengamalkan hari Sabat. Mereka membaca Quran tapi mereka tidak sembahyang. Maka dia kata ini bukan metod Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini adalah metod yang terkeluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Juga pengharaman kumpulan Hizbut Tahrir sebagai contoh, dan mereka menjadikan daulah itu sebagai salah satu daripada perkara-perkara yang wajib dilakukan. Seolah-olah itu perkara akidah dan dibantah oleh kelompok Asy'ariyah Maturidiyah. Ini bukan salah satu ciri daripada Ahli Sunnah wal Jamaah, maka difatwakan menyeleweng dan terkeluar daripada landasan Ahli Sunnah wal Jamaah. Maknanya dari segi pengamalan akidah, kita bukan cerita sesuatu itu betul atau tidak mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab perkara ini dah bahas dah. Perkara akidah ini telah termaktub. Ini adalah kubunya, ini kubu Asy'ariyah, ini kubu Maturidiyah, ini kubu Syiah, ini kubu Khawarij, ini kubu Mu'tazilah, ini kubu-kubu. Dan kita akan tengok bagaimanakah apabila kita telah memilih Asy'ariyah Maturidiyah, maka kita akan melihat ajaran-ajaran dan akidah-akidah yang datang selepas itu, adakah ia bersamaan dengan metod yang telah dikeluarkan oleh Asy'ariyah Maturidiyah. Jikalau tidak, seperti mana isu Al-Arkam bila mereka menamakan Imam Mahdi, sedangkan perkara tersebut tidak dilakukan oleh imam-imam di dalam Ahli Sunnah wal Jamaah yang berasaskan kepada Asy'ariyah Maturidiyah, maka dia ditolak dan difatwakan sebagai menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar. Itu yang penting, akidah. Dalam bidang fiqh pula, kita cerita dalam bidang fiqh, terdapat pandangan yang menyatakan pandangan yang menyatakan bahawa tidak ada keluasan dalam bidang fiqh. Sebenarnya bukan tidak ada keluasan di bidang fiqh, tetapi kaedah dan disiplinnya itu telah disusun oleh para ulama supaya dia nampak cantik. Pertamanya adalah para ulama menyusun kaedah tersebut adalah berdasarkan pertama mazhab Syafi'i dulu. Kenapa mazhab Syafi'i? Sebab para ulama melihat sukarnya untuk kita nak menuntut kepada masyarakat untuk belajar sampai 4 mazhab sekali. Dan dah kena belajar 4 mazhab, lepas tu bila nak beramal kena rojihkan mana satu. Jadi ini bukanlah yang dilakukan oleh para ulama. Jadi kaedahnya adalah dia bermazhab. Dia bermazhab. Jadi dipilihlah sebagai mazhab lagi adalah mazhab Syafi'i. Mungkin ada yang bermazhab Hanafi, tapi dia bermazhab. Dia tidak mencampur-campurkan di antara mazhab. Apabila berlakunya percampuran antara mazhab itu akan menyusahkan pentadbiran, akan menyusahkan isu-isu ibadat, akan menjadikan akan melahirkan kelompok-kelompok yang tersahul dalam ibadahnya. Wuduk ambil mazhab ni,
bayang ikut mazhab ni sebagai contoh. Kemudian di dalam bidang nikah kahwin, ambil mazhab ni, berlakunya campur aduk. Kita takut kalau tidak dapat dikawal, masing-masing boleh beristihad sendiri dan akhirnya akan melahirkan masyarakat yang kucak-kacir. Tidak ada perpaduan di sana. Maka disusun oleh para ulama dengan cantik. Ahli Sunnah wal Jamaah ni bukan saja, saya rasa bukan saja di Negeri Sembilan, malah di negeri-negeri lain. Majoriti seluruh negeri di Malaysia, mereka menyusun dengan cantik, bermazhab. Kalau mazhab itu tidak bertentangan, sebagai contoh, fatwa berkenaan dengan zakat fitrah. Pada zaman ini, zakat fitrah kalau ikut Imam Syafi'i, perlulah dibayar mengikut makanan asasi negeri tersebut. Memang makanan asasi kita adalah beras, tapi pada zaman ini dengan sesuai dengan ledakan ekonomi apa semua, kadang-kadang asnaf itu dia tidak memerlukan beras saja. Dia kadang-kadang memerlukan benda lain, antaranya yuran sekolah. Dia memerlukan bayaran sewa rumah. Dan akhirnya kita meninggalkan pandangan mazhab Syafi'i ini, bukan meninggalkan, dari segi nilai ini masih sama, tapi kita mengambil pandangan dalam mazhab lain, ini mazhab Hanafi. Dan masih lagi dikira sebagai ahli sunnah wal jamaah, kita mengambil nilainya dan membayarnya dengan wang, bukan dengan beras. Maknanya di sana ada keterbukaan, bukannya lurus sempit. Mesti pakai juga mazhab Syafi'i, mesti bayar juga pakai beras. Jadi tidak begitu. Sebab manhaj majoriti ini adalah manhaj yang telah lama bertapak dan dia adalah satu manhaj yang telah diterima oleh ahli sunnah wal jamaah. Jadi itu dalam pengamalan dalam bidang syariah. Dan yang terakhirnya, pengamalannya dalam bidang tarekat dan tasawuf. Dalam tarekat tasawuf ini, Negeri Sembilan antara dua negeri lah selain daripada negeri Pahang. Pahang baru saja mewartakan konteks saya tahun 2022. Negeri Sembilan telah mewartakannya tahun 2025. Kita mempunyai satu bahagian, dinamakan bahagian tarekat dan tasawuf, yang mana dia adalah satu bahagian yang menjaga perjalanan ahli-ahli tarekat dan tasawuf ini. Dan dia dipengerusikan oleh seorang pendaftar, yang mana pendaftar ini akan menerima kertas kerja mana-mana kumpulan yang mahu menjalankan aktiviti tarekat di Negeri Sembilan. Maka mereka perlu bersedia, mereka perlu melantik syekh. Mereka perlu melantik syekh untuk menyelaraskan perjalanan tarekat tersebut. Dan di samping itu, markas, mereka mesti mempunyai markas. Mereka tak boleh bertabur-tabur. Duduk di sini tak boleh. Mereka mesti duduk di satu, dipanggil pusat pengamalan. Dan kemudian mereka juga perlulah membentangkan wirid-wirid mereka itu, wirid dan amalan mereka itu kepada satu badan yang dinamakan ahli jilsah turuk sufiah. Kalau di Mesir namanya Majlis Turuk, Majlis Ala Turuk Sufiah. Kita tukar nama tu sikit, ahli jilsah turuk sufiah, yang dianggoti oleh 5-6 orang. Mereka bentangkan amalan mereka, mereka bentangkan sanad tarekat mereka. Adakah sanad ini sampai kepada Rasulullah atau tidak, atau dia hanya melalui jalan mimpi, dan itu diperbahaskanlah. Tapi untuk pengamalannya, setiap tarekat mesti mempunyai sanad hidup. Walaupun ada yang mempunyai sanad qazah, tapi dia mesti mempunyai sanad yang hidup, barulah dia diterima sebagai salah satu daripada tarekat yang muktabar. Dan mereka mestilah menjalankan urusan-urusan fardu ain, urusan-urusan akidah, syariah dan tasawuf di pusat pengamalan mereka. Setakat ini hampir 20 pusat pengamalan, 20 pusat pengamalan yang telah diiktiraf di Negeri Sembilan. Mereka bergerak membawa pengikut-pengikut mereka, dan pengikut-pengikut mereka ini tidak merasa ragu-ragu lah. Cuma pada tahun 2000 dan enakmen ini hampir setelah wujudannya, tahun 2005 tidak pernah lagi ada masalah, kecuali ada 2 tahun lepas kata silap, berlakunya satu masalah kepada tarekat mudaftar,
berlaku masalah, itu masalah mengaku Imam Mahdi, maka terus diambil tindakan dan terus ditutup pusat pengamalan tersebut. Dan ini adalah perkara yang dilakukan oleh Kerajaan Negeri Sembilan dalam mengurus perdana kan tarekat tersebut. Jadi bolehlah saya katakan bahawa pengamalan itu yang telah berlaku ini adalah sesuai. Perjalanan itu sesuai. Maknanya kita tidak mengambil pandangan-pandangan lain. Kalau orang kata dia Hanabilah, kita mengambil pandangan Fudalah Hanabilah. Fudalah Hanabilah ini sama. Ini pandangan mereka itu adalah tafwid. Tafwid dalam kaedah-kaedah masalah sifat Allah. Jadi kita ambil kaedah tafwid ataupun takwil. Dua-dua itu adalah kaedah salaf dan khalaf. Maka kalau kata ahli athari ataupun al-Hanabilah, maka mereka yang tafwid itu telah masuklah dalam kelompok Asy'ariyah Maturidiyah. Sedangkan yang kita tidak setuju adalah dengan ghulat Hanabilah. Ghulat Hanabilah ini tafsirannya itu lebih kepada mentajsimkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dalam masalah ahli hadis, kenapa Negeri Sembilan hanya ada dua je? Tak ambil, tak masukkan ahli hadis. Maka kita boleh bagi tahulah. Zaman berzaman, para ulama hadis ini adalah sebenarnya adalah bermazhab Asy'ariyah Maturidiyah. Jadi kita kata, kalau kita kata kita letak ahli hadis ini sebagai salah satu daripada metod akidah. Jadi kita nak tahu ahli hadis yang mana? Adakah ahli hadis itu, kerana di dalam Mu'tazilah pun ada ahli hadisnya. Di dalam Syiah pun ada ahli hadisnya. Di dalam Khawarij pun ada ahli hadisnya. Jadi kita boleh sebut ulama. Masa perbincangan berbaki lagi 10 minit insya-Allah. Okey. Jelaslah. Kita tengok di dalam sejarah muhaddisin yang hebat dan pakar-pakar akidah itu sendiri sudah beraliran Asy'ariyah Maturidiyah. Antaranya kita sebut di mana yang kita nukilkan daripada Imam Zahabi, antaranya adalah Imam Baqillani, Imam Ibn Furaq, Imam Abu Ishaq al-Isfarayini. Dan mereka ini digelar muhaddis mutakallim dan ulama hadis yang pakar, antaranya Imam Nawawi, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, Imam Baihaqi, Al-Hafiz Ibn Salah, Al-Hafiz Ibn Jauzi, Al-Hafiz Ibn Hibban, Al-Hafiz Abu Hasan Al-Durqutuni, Al-Hafiz Abu Nu'aim Al-Asbahani, Al-Hafiz Al-Hakim An-Nasaiburi, Al-Hafiz As-Sakhawi, Al-Baqillani, Ibn Furaq, Ibn Asakir, Ibn Athir. Tuan, bila kita nak sebut pun kadang hilang nafas. Nak kata banyak sangat. Muhaddisin ini adalah berakidah dengan akidah Asy'ariyah. Imam Ibn Hajar Al-Haythami, Al-Zarkashi, Al-Hafiz Ibn Munziri, Tajuddin As-Subki. Banyak. Kemudian dalam Al-Maturidiyah pun ada Imam Najmuddin Umar An-Nasafi, Imam Hasbuddin An-Nasafi, Imam Abu Lais Al-Samarkandi, Imam Kamal Ibn Humam, Syekh Kamaluddin Ahmad Al-Bayadi, dan banyak lagi yang kita boleh senaraikan sehingga mencecah 100 orang. Terlalu banyaknya imam daripada kalangan ahli hadis, hufaz, yang telah mencapai tahap imam dalam ilmu hadis, mereka sendiri ini berakidahkan dengan Asy'ariyah Maturidiyah. Jadi kita boleh kata bahawa aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah ini didokong oleh kelompok-kelompok hadis yang hebat. Dan kadang-kadang kelompok-kelompok yang menentang itu sendiri, mereka menggunakan kitab-kitab mereka ini. Walaupun mereka ini Asy'ariyah, mereka guna kitab-kitab ini, tapi dalam masa sama mereka menyuruh orang berhati-hati dengan akidah pengarang kitab. Satu benda yang tidak masuk akal lah. Bila kita gunakan, kita tahu manhaj kita adalah manhaj majoriti, manhaj yang benar, manhaj yang didokong oleh semua. Didokong oleh ahli tafsir, didokong oleh ahli hadis, didokong oleh ahli qiraat, dan ahli nahwu dan sebagainya. Seperti mana yang telah dinukilkan sebelum ini. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Negeri Sembilan adalah satu negeri yang komited, dan mungkin negeri-negeri lain ada juga yang sama dengan Negeri Sembilan. Dan kita boleh tengok dalam perbahasan baru-baru ini, perbahasan berkenaan dengan
arang undang-undang mufti wilayah persekutuan, maka di sana kita boleh lihat sebenarnya manhaj majoriti ini bersama dengan siapa. Ha? Dalam negeri di Malaysia ini, mereka adalah majoriti. 13 negeri, hampir 13 negeri menyokong Asy'ariyah Maturidiyah sebagai penjemaah ahli sunnah wal jamaah tidak dimasuki oleh manhaj-manhaj yang lain. Kerana manhaj yang lain itu dia mungkin satu manhaj yang berbeza ataupun tidak kuat untuk dikatakan sebagai ahli sunnah wal jamaah. Dan begitu juga pengamalan di Negeri Sembilan. Kalau kita tengok pun pengamalan di Kuala Lumpur, di Selangor, di Melaka, di Johor, di Perak, di Pahang, dengan sebagainya, sama. Manhaj majoriti, dan manhaj majoriti ini bertepatanlah dengan kalimah sawadul azam yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kelompok inilah kelompok yang menjaga Islam zaman berzaman. Bukan sekarang mereka jaga Islam, tapi mereka jaga Islam sejak daripada zaman Kesultanan Melaka lagi. Mereka memegang masyarakat kita, itu kita dijajah. Dan manhaj ini adalah satu manhaj yang telah diuji dan manhaj yang mesti dipertahankan untuk 100 tahun, 300 tahun, 1000 tahun lagi di tanah Melayu ini. Jadi begitu sajalah pembentangan daripada saya. Mana yang tuan-tuan tahu pun, Negeri Sembilan komited untuk terus melaksanakan dasar-dasar memperkuatkan ahli sunnah wal jamaah, sambil kita juga melihat model-model pentadbiran daripada negeri-negeri yang lain bagaimana harus berdanakan ahli sunnah wal jamaah. Jadi saya mohon maaf atas segala kesilapan, dan saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga, namanya kepada Dr. Muhammad Hasrul Syarah, kepada Mufti Sultan Zainal Abidin yang berusaha untuk menjadikan perkara ini binaan dan sudi memasukkan jabatan kami sebagai salah satu daripada rujukan di dalam seminar antarabangsa Ahli Sunnah wal Jamaah ini, Manhaj Akidah Majoriti Ahli Hadis 2024. Jadi marilah kita sama-sama jadikan seminar ini sebagai satu panduan rujukan, bukan untuk perbalahan. Kerana metode Asy'ariyah Maturidiyah ini bukan satu metod bukan metod bergaduh, dia bukan metod yang huru-hara. Dia satu metod yang tersusun untuk menjaga perpaduan umat Islam, bukan metod yang dibangunkan dengan kaedah-kaedah yang lemah dan dhaif. Sampai sini saja. Terima kasih kepada Persatuan Mahasiswa Usuluddin PMUS dan Pusat Pengajian Usuluddin Fakulti Pengajian Kontemporari Islam, Majlis Amal Islam dan Adat Melayu Terengganu, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim, dan Jabatan Mufti Negeri Terengganu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berakhir sudah pembentangan oleh pembentang yang terakhir pada hari ini. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Ahmad Azlan bin Raihan di atas pembentangan sebentar tadi. Sebagai makluman semula, soalan-soalan daripada peserta akan dikumpulkan dan dijawab di dalam grup Telegram seminar insya-Allah. Hadirin hadirat sekalian, program pada hari ini sudah berada di penghujung majlis. Dengan itu, majlis menjemput Profesor Madya Dr. Muhammad Hasrul bin Syuhari, Penasihat Persatuan Mahasiswa Usuluddin, untuk menyampaikan ucapan penutupan seminar kita pada hari ini. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Syuhari, Penasihat Persatuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih saudara pengerusi majlis. Yang berbahagia Datuk Ahsanuddin bin Muhammad Yunus, yang Ketua Yadim. Yang berbahagia Prof. Dr. Engku Ahmad Zaki bin Engku Alwi, Dekan FKI Uniza. Yang berbahagia Prof. Dr. Muhammad Fauzi Hamad,
pengarah Apium Universiti Malaya. Yang berbahagia Sahibul Fadilah Permadiah Dr. Syed Hazrul Lutfi bin Syed Omar, Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Terengganu. Yang berusaha Ustaz Nasrul Hadi bin Saidin, pengarah Yadim Terengganu, yang kini berada bersama kita, bersama di bilik gerakan sekarang. Yang berusaha Dr. Muhammad Rashidi bin Wahab, Ketua Pusat Pengajian Usuluddin FKI Uniza. Pengurusan tertinggi dari pelbagai jabatan agensi yang bersama kita pada hari ini. Seterusnya, dhaif-dhaif kehormat, para pembentang, penggerak Persatuan Mahasiswa Usuluddin, para pensyarah, para asatizah serta hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, boleh siapkan di bahagian atas untuk bahagian teknikal. Boleh paparkan bahagian atas sekali. Ke surat yang kedua, ya. Baik, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bersama-sama pada hari ini bagi menjayakan seminar antarabangsa Ahli Sunnah wal Jamaah Manhaj Akidah Majoriti Ahli Hadis yang bertemakan Manhaj Akidah Majoriti Ahli Hadis mendepani cabaran semasa. Saya ingin merakamkan ucapan syabas barakallahu fikum kepada Persatuan PIMUS yang bersama pejabat timbalan Chancellor HEPA Uniza, Pusat Pengajian Usuluddin FKI Uniza, Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Maidam, Terengganu Maidam, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim, Jabatan Mufti Negeri Terengganu dan Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan atas kerjasama strategik ini dalam menganjurkan program, menganjurkan seminar ini. Semoga ia menjadi kerjasama yang berterusan demi agama kita yang tercinta. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah program seminar ini telah berjaya mengumpulkan para cendekiawan dan ilmuwan yang mempunyai kepakaran dalam bidang ilmu pengajian Islam, khususnya berkaitan akidah dan hadis, untuk memberi penerangan kepada umat Islam berkaitan ahli sunnah wal jamaah. Sebelum saya meneruskan, oleh kerana program ini dilaksanakan di negeri Terengganu, maka saya ingin menarik perhatian kepada para peserta tentang fatwa yang telah diwartakan oleh Jabatan Mufti Negeri Terengganu pada 5 Ogos 2021 bahawasanya ditetapkan umat Islam di negeri Terengganu Darul Iman hendaklah mengikut ajaran Islam yang berasaskan pegangan ahli sunnah wal jamaah yang diamalkan sejak dahulu hingga sekarang, iaitu dari segi akidah ia hendaklah berpandukan kepada manhaj Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dari segi syariat, ia hendaklah berpandukan mazhab Syafi'i, manakala mazhab mu'tabar yang lain boleh dirujuk dan digunakan oleh pihak waliul amri bagi menyelesaikan masalah-masalah tertentu. Dari segi tasawuf, hendaklah berpegang dengan Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali, manakala aliran tasawuf mu'tabar yang lain boleh diamalkan selagi ia tidak bertentangan dengan aliran Ahli Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Hadirin sekalian, baru-baru ini sempena majlis perasmian sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat negeri Terengganu pada 16 September, Sultan Terengganu yakni Sultan Mizan Zainal Abidin bertitah, Ahli Sunnah wal Jamaah atau dikenali sebagai Sunni adalah golongan majoriti dalam dunia Islam yang berpegang teguh kepada ajaran yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan difahami para sahabat baginda. Di Malaysia, Ahli Sunnah wal Jamaah adalah aliran utama dalam Islam yang dianuti oleh seluruh umat Islam. Kerajaan Malaysia melalui JAKIM maupun kerajaan negeri di bawah Maidam dan juga Jahid perlu memastikan umat Islam di Terengganu berpegang dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu aspek akidah beraliran Asy'ariyah, Maturidiyah, dari aspek syariah bermazhab Syafi'i dan meraihkan mazhab mu'tabar yang lain, dari aspek tasawuf mengikut Imam Junaid al-Baghdadi, Imam Ghazali. Dengan berpegang teguh kepada akidah yang benar dan murni, kita dapat menghadapi segala cabaran dan ancaman yang mendatang. Pada 20 Mei 2022, sekitar 2 tahun yang lepas,
Persidangan Jawatankuasa Penyelarasan Pendidikan Islam Malaysia Kebangsaan bagi hal ehwal agama Malaysia Islam Malaysia MKI kali ke-56 telah bersetuju dengan cadangan garis panduan kurikulum pendidikan Islam MKI. Antaranya adalah Ahli Sunnah wal Jamaah, artinya golongan yang berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah dari segi akidah hendaklah berdasarkan pegangan yang bersumberkan aliran Asy'ariyah Maturidiyah. Dari segi syariah, mengikut mazhab Syafi'i atau keadaan tertentu mengikut mana-mana mazhab seperti Hanafi, Maliki atau Hambali, atau melalui ijtihad hukum yang telah diputuskan oleh jawatankuasa fatwa dari segi dari segi tasawuf mengikut pegangan yang dibawa oleh Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Kemudian pada 21 hingga 22 Februari 2024, pemakaian garis panduan kurikulum pendidikan Islam MKI ini telah dipersetujui dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja kali ke-265. Ini jelas menunjukkan identiti Ahlussunnah wal Jamaah di Terengganu, bahkan di Malaysia secara umumnya. Artinya, Ahlussunnah wal Jamaah yang diamalkan di Terengganu khususnya dan Malaysia amnya adalah berdasarkan perincian tersebut yang telah mendapat perkenan Sultan Terengganu khususnya dan Majlis Raja-Raja umumnya. Timbul persoalan, apa kaitannya perincian Ahlussunnah wal Jamaah ini dengan akidah majoriti ulama hadis? Maka seminar ini saya rasa telah berjaya merungkaikannya dan para peserta boleh mengulang kaji semula rakaman video seminar yang akan diemailkan kepada para peserta yang berdaftar, insya-Allah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, seminar yang bertemakan manhaj akidah majoriti ahli hadis mendepani cabaran semasa ini mengingatkan saya kepada program wacana ilmiah 2024 pematapan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang telah diadakan pada 28 Julai di UNIZA. Yang berbahagia Datuk Hasanuddin bin Muhammad Yunus yang di-Pertua Yadim turut terlibat dalam program ini selaku pembentang ucap tama khas, manakala ucapan perasmian disampaikan oleh yang berhormat Datuk Haji Sheikh Harun bin Sheikh Ismail yang di-Pertua Maidam. Program ini telah membentangkan 10 resolusi penting bagi pemantapan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana antara resolusinya sangat berkaitan dengan seminar kita pada hari ini. Iaitu pada resolusi yang ketiga, dipersetujui bahawa Ahli Sunnah wal Jamaah aliran Asy'ariyah Maturidiyah dan Fudala Al-Hanabilah atau dikenali juga sebagai Athariyah atau ahli hadis Al-Mufawwidah merupakan aliran yang menjaga khazanah warisan akidah dari Nabi SAW, para sahabat, tabi'in dan tabi'in atau dikenali sebagai salafus salih. Sehinggalah sekarang, dakwaan yang menyatakan bahawa hanya aliran Hanabilah sahaja yang mewarisi akidah salafus salih, maka tuduhan ini mengandungi implikasi yang sangat bahaya. Ini kerana ia mendorong pihak lain menuduh akidah aliran Asy'ariyah Maturidiyah sebagai akidah yang sesat, tiada kaitan dengan Nabi SAW, tiada kaitan dengan salafus salih, atau berakidah ahli falsafah Yunani. Ini merupakan fitnah dan tuduhan berat kepada akidah majoriti para ulama seluruh dunia. Pada resolusi yang keempat, dipersetujui bahawa majoriti ulama hadis berpegang dengan akidah Asy'ariyah Maturidiyah, manakala sebahagian kecil ulama hadis berpegang dengan aliran Fudala Al-Hanabilah, yang mana usulnya atau prinsipnya tidak bercanggah dengan akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Namun, terdapat kelompok yang lebih kecil cuba menyelit menerusi aliran Hanabilah atau Athariyah, yang mana mereka cenderung kepada tajsim, yakni fahaman yang percaya Allah ada jisim, dan cenderung takfir, yakni fahaman yang mudah mengkafirkan umat Islam dalam perkara khilafiyah dan seumpamanya. Maka ketika ini prinsipnya telah bercanggah dengan Asy'ariyah Maturidiyah dan Fudala Hanabilah yang sebenar, meskipun mereka belum terkeluar daripada Islam. Hadirin hadirat sekalian, pengukuhan akidah Ahlussunnah wal Jamaah di negeri Terengganu khususnya dan Malaysia amnya juga penting bagi mengelakkan daripada terjebak dalam tindakan ekstremis sebagaimana yang berlaku dalam kes Ulu Tiram, Johor tempoh hari. Mereka yang terlibat didapati berpegang dengan ajaran menyeleweng dari Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana Ahlussunnah tidak bermudah-mudah dalam melakukan keganasan dan pembunuhan umat Islam.
Berkaitan dengan perkara ini, untuk makluman kepada semua, pada 30 September 2024 baru ini, sekitar sebulan yang lepas, telah diadakan majlis peluncuran Pelan Tindakan Malaysia bagi mencegah dan menangani fahaman pelampau 2024 hingga 2028. Yang singkatannya MyPCVE. MyPCVE ini merupakan kertas polisi yang dihasilkan oleh satu projek penyelidikan tajaan IPSOM di bawah Kementerian Dalam Negeri bertajuk Pelan Tindakan bagi Mencegah dan Menangani Fahaman Pelampau. Syabas dan didoakan barakallahu fikum, saya ucap dan doakan kepada para pengkaji yang terlibat dalam pelan ini, iaitu antaranya yang berbahagia Prof. Dr. Muhammad Fauzi bin Hamad. Beliau selaku pembentang ucap tama seminar kita pada pagi tadi, dan juga seorang lagi yang kita amat kenali iaitu Ketua Pusat Pengajian Usuluddin sendiri, iaitu yang berusaha Dr. Muhammad Rashidi bin Wahab yang turut terlibat dalam kajian bagi pelan tersebut. Saya yakin manhaj akidah majoriti para muhadithin atau ulama hadis ini tidak mudah terlibat dalam ekstremisme dan keganasan, kerana manhaj mulia ini tidak mudah mengkafirkan dan menyesatkan para ulama Islam. Jadi berbanggalah kita dengan manhaj ini. Akhirnya, hadirin dan hadirat sekalian, saya sekali lagi mengucapkan tahniah kepada para penganjur, PIMOS, pejabat TNC HEPA, Pusat Pengajian Usuluddin, FKI Uniza, Maidam, Yayasan Dakwah Islamiah Yadim, Jabatan Mufti Negeri Terengganu dan juga Jabatan Mufti Negeri Sembilan atas penganjuran seminar yang sangat bermanfaat ini. Penghargaan khusus kepada pihak Yadim dan pihak Maidam dan juga Yadim yang sudi menjadi penaja utama bagi seminar ini. Juga kepada pelbagai pihak yang turut terlibat seperti Persatuan Mahasiswa berasaskan akidah dan usuluddin dari pelbagai institusi pengajian tinggi. Semoga usaha ini mendapat keberkatan dan ganjaran sewajarnya daripada Allah dan dapat diadakan pada tahun yang berikutnya. Dan juga semoga resolusi yang terhasil dari seminar ini yang akan dibacakan sebentar lagi dapat diambil perhatian dan oleh semua pihak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Hasrul bin Syuhari di atas ucapan penutupan sebentar tadi. Seterusnya, majlis disempurnakan lagi dengan pembentangan resolusi bagi seminar antarabangsa Ahli Sunnah wal Jamaah Manhaj Akidah Majoriti Ahli Hadis 2024. Pembentangan resolusi akan disampaikan oleh Saudara Iqbal Syafiq bin Basri, pengarah program seminar antarabangsa Ahli Sunnah wal Jamaah Manhaj Akidah Majoriti Ahli Hadis 2024. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih saudara pengerusi majlis. Yang berbahagia Datuk Ahsanuddin bin Muhammad Yunus, yang di-Pertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim, yang berbahagia Prof. Dr. Engku Ahmad Zaki bin Engku Alwi, Dekan Fakulti Pengajian Kontemporari Islam FKI Universiti Sultan Zainal Abidin Uniza, yang berbahagia Prof. Dr. Muhammad Fauzi bin Hamad, Pengarah Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, yang berbahagia Sahibul Fadilah Prof. Madya Dr. Syed Hazrul Latfi bin Syed Omar, Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Terengganu, yang berusaha Ustaz Nasrul Hadi bin Saidin, Pengarah Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Negeri Terengganu, yang berusaha Dr. Muhammad Rashidi bin Wahab, Ketua Pusat Pengajian Usuluddin Fakulti Pengajian Kontemporari Islam FKI Universiti Sultan Zainal Abidin Uniza. Pengurusan tertinggi dari pelbagai jabatan yang bersama kita pada hari ini. Seterusnya, div-div kehormat para pembentang, penasihat dan penggerak Persatuan Mahasiswa Usuluddin PIMUS,
para pensyarah, para asatizah, serta hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Saya akan membacakan beberapa resolusi sebentar lagi. Resolusi ini terhasil berdasarkan cadangan dan intipati ucapan yang berbahagia Prof. Dr. Engku Ahmad Zaki bin Engku Alwi, Dekan FKI Uniza, pembentangan ucap tama khas oleh Yang Berbahagia Datuk Asaduddin Muhammad Yunus, Yang di-Pertua Yadim, pembentangan ucap tama Yang Berbahagia Prof. Dr. Muhammad Fauzi Hamad, Pengarah Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, merangkap panel Akidah JAKIM, cadangan 7 pembentang utama dan ucapan penutup Prof. Madya Dr. Muhammad Hasrul bin Suhari, Penasihat Persatuan Mahasiswa Usuluddin Primus Uniza. Resolusinya adalah seperti berikut. Yang pertama, perkembangan semasa yang berlaku dalam masyarakat Islam dan kepelbagaian cabaran yang dihadapinya, sama ada cabaran dalaman maupun luaran era pasca modernisme, kini memerlukan idea-idea inovasi dan kreatif bagi menanganinya berdasarkan warisan tinggalan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, kefahaman tentang pandangan alam Islam yang menjelaskan kedudukan Allah Subhanahu Wa Taala, manusia dan alam, dan hubungan antara kedudukan tersebut sepatutnya dimasukkan dalam pengajian akidah Islam berdasarkan tafsiran dan rujukan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ketiga, begitu ramai ulama hadis yang terlibat dalam tarekat tasawuf, maka umat Islam dilarang untuk menyesatkan, membida'ahkan dan mengkafirkan para ulama hadis yang terlibat dalam tarekat tasawuf tersebut. Yang keempat, Imam Abu Uthman As-Sabuni adalah seorang mufawwid, iaitu seorang yang menggunakan kaedah tafwid makna seperti yang memang terdapat dalam silibus aliran Al-Asy'ariyah. Tidak ditemukan tohmahan dari beliau terhadap Imam Al-Asy'ari dan aliran Asy'ariyah sama ada ahli kalam ataupun ahli hadis dalam aliran Al-Asy'ariyah. Bahkan Imam As-Sabuni memuji kitab Imam Al-Asy'ari dan ulama aliran Al-Asy'ariyah. Meskipun terdapat ulama hadis memang menjauhi takwil sifat mutasyabihat, tetapi mereka tidak menyesatkannya secara mutlak. Ini berbeza dengan aliran Salafi Wahabi yang boleh dikatakan majoritinya menyesatkan takwil. Yang kelima, perbezaan pandangan antara ahli hadis dan ahli kalam Ahlussunnah wal Jamaah adalah dalam furuk atau cabang akidah dan qawaid, yakni perincian akidah, manhaj istidlal yang tidak mengeluarkan mereka dari ahli sunnah wal jamaah. Yang keenam, manhaj akidah yang dipegang oleh semua ulama hadis Dar al-Hadis Al-Ashrafiyah Syam adalah manhaj akidah ahli sunnah wal jamaah. Walau bagaimanapun, terdapat perincian mengenai manhaj akidah yang dipegang oleh mereka. Meskipun pewakaf asal mensyaratkan ulama yang menerajuinya mestilah mengikut akidah Asy'ariyah. Namun sebahagian mereka lebih cenderung kepada manhaj akidah Athariyah Mufawwidah. Hubungan antara kedua-dua aliran Asy'ariyah dan Athariyah Mufawwidah yang jauh daripada unsur tashbih dan tajsim ini tidaklah begitu tegang kerana mereka berkongsi usul akidah yang sama. Ia berbeza dengan manhaj Athariyah Hasyawiyah seperti Salafi Wahabi hari ini yang begitu kuat dengan unsur tashbih dan tajsim, serta mempunyai hubungan yang sentiasa tegang dengan ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah. Yang ketujuh, Ahli Sunnah wal Jamaah aliran Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah dan Fudalah Al-Hanabilah atau dikenali juga sebagai Al-Athariyah atau Ahlu Al-Hadis Al-Mufawwidah merupakan aliran yang menjaga khazanah warisan akidah dari Nabi SAW, para sahabat, tabi'in dan tabi'in, iaitu salaf soleh sehinggalah sekarang. Dakwaan yang menyatakan bahawa hanya aliran Al-Hanabilah sahaja yang mewarisi akidah salaf soleh, maka tuduhan ini mengandungi implikasi yang sangat bahaya. Ini kerana ia mendorong pihak lain menuduh akidah aliran Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah sebagai akidah sesat. Tiada kaitan dengan Nabi SAW dan tiada kaitan dengan salaf soleh atau berakidah ahli falsafah Yunani.
Ini merupakan fitnah dan tuduhan berat kepada akidah majoriti para ulama seluruh dunia. Yang ke-8, majoriti ulama hadis berpegang dengan akidah Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah, manakala sebahagian kecil ulama hadis berpegang dengan aliran Fudala Al-Hanabilah yang mana usulnya atau prinsipnya tidak bercanggah dengan akidah Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Namun, terdapat kelompok yang lebih kecil cuba menyelit menerusi aliran Al-Hanabilah yang mana mereka cenderung kepada tajsim, yakni fahaman yang percaya Allah Subhanahu Wa Taala ada jisim, dan takfir, yakni fahaman yang mudah mengkafirkan umat Islam dalam perkara khilafiyah dan seumpamanya. Maka ketika ini prinsipnya telah bercanggah dengan Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah dan Fudala Al-Hanabilah sebenar, meskipun mereka belum terkeluar dari Islam. Yang ke-9, Al-Baihaqi Al-Baihaqi memainkan peranan penting dalam penerimaan akidah Asy'ari dalam kalangan ahli hadis di pelbagai negeri. Ketokohan beliau berjaya membangkitkan semula pengajian ilmu hadis dan akidah Asy'ari di Syam, sekaligus meletakkan landasan untuk kelahiran generasi Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang membebaskan Palestin dari tangan tentera Salib. Yang ke-10, yakni yang terakhir, keempat mazhab fiqh mempunyai pendekatan yang sedikit berbeza dalam menetapkan hukum. Namun dalam prinsip akidah, mereka semua bersetuju dalam banyak aspek penting mengenai prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka sama-sama menolak bid'ah dan menekankan pentingnya berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama dalam agama. Pendekatan rujukan nas dan rasional dan yang dibawa oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur sememangnya telah diasaskan pemikiran awal lagi sejak zaman sahabat hingga membawa kepada zaman kegemilangan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, Aswaja, Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Ini adalah resolusi yang sempat dicatatkan berdasarkan seminar hari ini. Jika ada pemurnian dan pindaan akan dimaklumkan secara bertulis dan akan diumumkan kelak insya-Allah. Itu sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Saudara Iqbal Syafiq bin Basri di atas pembentangan resolusi sebentar tadi. Dengan pembentangan resolusi dan ucapan penutup tersebut, menandakan kita sudah berada di penghujung majlis. Para peserta diingatkan untuk mengimbas QR Code untuk mengisi borang kaji selidik komentar program ini agar pihak urus setia dapat ambil manfaat untuk penganjuran program yang lebih baik. Dengan berakhirnya pengucapan ini, maka berakhirlah sudah seminar antarabangsa Ahlussunnah wal Jamaah Manhaj Akidah Majoriti Ahli Hadis 2024 yang kita jayakan bersama-sama pada hari ini. Bagi pihak penganjur, majlis ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua yang telah memberi sokongan, tenaga dan komitmen yang padu dalam menjayakan seminar bertaraf antarabangsa ini. Terutamanya kepada Pusat Pengajian Usuluddin, Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu Maidam, Yayasan Dakwah Islam Malaysia Yadin serta semua organisasi dan individu yang telah terlibat secara langsung ataupun tidak langsung. Sesungguhnya hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mampu membalas segala jasa dan budi baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Amin ya rabbal alamin. Dalam kita menikmati segala manfaat ilmu dan perbincangan yang bermanfaat sepanjang seminar ini, majlis juga ingin mengambil kesempatan untuk memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kelemahan, kekurangan ataupun kesilapan sepanjang berlangsungnya program ini. Sesungguhnya, usaha kami tidak akan sempurna tanpa sokongan dan pemahaman anda semua. Melarik halus papan di Jawa, sesegam indah gebang bermata. Adat bertemu berpisah jua, moga berjumpa di lain masa. Semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan dipertemukan lagi dalam majlis-majlis ilmu yang diberkati. Terima kasih sekali lagi. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah wa suratul As. Saya akhiri majlis kita dengan lafaz yang mula. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.